Bismillahirrahmanirrahim. Lazat sungguh rasa tomato dimakan bersama buah kuini. Kalau tidak kerana pidato, tak akan saya berada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam perpaduan dan salam satu Malaysia. Tampilnya saya di sini adalah untuk menyampaikan pidato yang bertajuk memartabatkan bahasa Melayu. Hadirin yang dihormati sekalian, Kamus Dewan edisi keempat menjelaskan memartabatkan bermaksud menjadikan sesuatu itu mempunyai kedudukan yang tinggi pada mata masyarakat. Memartabatkan bahasa Melayu pada tempat yang sepatutnya sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Malaysia. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996. Tuntasnya tajuk pidato saya pada hari ini bakal menyingkap betapa pentingnya memartabatkan bahasa Melayu sebagai asas dalam merealisasikan menjadikan bahasa Melayu mempunyai kedudukan yang tinggi di mata dunia. Hadiri yang budiman, sesuai dengan slogan Satu Malaysia, kita juga harus mengeluarkan slogan bahasa Melayu didahulukan, pencapaian diutamakan. Sesuai dengan statusnya sebagai bahasa rasmi dan digunakan dengan meluas, bahasa Melayu perlu diutamakan dan dipertahankan. Tambahan pula, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan sebagai alat untuk perpaduan kaum di negara kita. Oleh itu, bahasa Melayu perlu dimartabatkan untuk menjadikannya lebih berkualiti dan mampu bersaing dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Selain itu, kita berharap agar bahasa Melayu akan menjadi bahasa yang dinamik dan sentiasa mengalami proses penambahbaikan untuk menjadikannya lebih relevan mengikut arus perubahan zaman. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, indikator saya yang pertama adalah memupuk kesedaran kepada anak-anak sejak kecil. Antara usaha memartabatkan bahasa Melayu adalah dengan memupuk kesedaran tentang pentingnya bahasa Melayu kepada anak-anak sejak kecil. Oleh itu, kesedaran tersebut perlulah ditanam dalam diri anak-anak sejak kecil. Dalam hal ini sudah tentu peranan tersebut perlu dimainkan oleh ibu bapa dan guru-guru. Sebagai contohnya, ibu bapa perlulah menggunakan bahasa Melayu yang betul apabila bertutur dengan anak-anak. Ibu bapa juga haruslah menerangkan kepentingan bahasa Melayu di negara kita dan juga sejarah bahasa Melayu yang telah dijadikan lingua franca pada zaman keagungan kerajaan Melayu Melaka pada kurun ke-15. Sekiranya kesedaran ini dapat dipupuk sejak kecil, seperti kata pepatah, kalau hendak melentur buluh, biarlah lari rebungnya. Sudah pasti hasilnya akan berkekalan hingga dewasa dan sampai bila-bila. Hadirin sekalian, indikator saya yang kedua adalah melalui kempen dan peranan media massa. Pihak berkuasa yang bertanggungjawab dalam perkara ini perlulah menjalankan kempen untuk memartabatkan bahasa Melayu. Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini iaitu Dewan Bahasa dan Pusaka DBP haruslah menjalankan kempen yang berkesan untuk memupuk kesedaran dalam kalangan masyarakat agar cinta akan bahasa Melayu. Sebagai contohnya, pihak DBP perlu bekerjasama dengan pihak sekolah dan institusi pengajian tinggi awam atau swasta yang lain untuk menjalankan aktiviti yang menjurus ke arah memartabatkan bahasa Melayu dalam kalangan anggota masyarakat. Hal ini demikian kerana media massa memang berkesan dalam berpengaruhi orang ramai. Perkara ini sudah pasti akan membuahkan hasil dan dapat meningkatkan penggunaannya dalam kalangan masyarakat di negara kita. Sekiranya penggunaan bahasa Melayu semakin meluas digunakan, sudah tentu bahasa ini setanding dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Perkara ini dapatlah disamakan seperti kata pepatah, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dengan bahasa-bahasa antarabangsa yang lain di dunia ini. Hadirin sekalian, kesimpulannya sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa usaha untuk memartabatkan bahasa Melayu perlulah dipergiat daripada sekarang. Selain itu, semua pihak perlulah berganding bahu untuk memartabatkan penggunaan bahasa Melayu tanpa mengira kaum. Sekiranya perkara ini tidak diberikan penekanan, ditakuti nanti bahasa Melayu akan dipinggirkan daripada menjadi bahasa utama yang juga menjadi bahasa rasmi negara kita. Jadi, marilah kita bersama-sama memartabatkan penggunaan bahasa Melayu agar bahasa ini akan terus berkembang dan ditingkatkan martabatnya dengan mengeluarkan slogan bahasa Melayu didahulukan, pencapaian diutamakan.
Sekian sahaja pidato saya kali ini dan saya ingin memohon maaf sekiranya tersilap kata dan terdapat tutur bicara yang kurang sopan semasa saya menyampaikan pidato ini. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.